بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung pengajian kita sebelum ini berkaitan dengan adab-adab Al-Quran. Jadi hampir tadi macam ingatkan tak dapat sampai dah. Kalau tak sampai tadi boleh tolak haji Rasul. Baik. Jadi insya-Allah sebelum ini kita dah bincangkan beberapa adab ketika membaca Al-Quran, antaranya yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, antaranya berkaitan dengan apabila orang hendak baca Quran dia dalam keadaan bersuci. Dan begitu juga haram hukumnya orang yang nak baca Quran itu dalam keadaan berhadas besar. Dan apakah yang perlu dilakukan sekiranya tiada air, kata Imam Nawawi, apabila orang itu dalam keadaan tiada air, iaitu dalam keadaan situasi tiada air, ada 3 perkara kata Imam Nawawi. Yang pertama, ketika dia musafir di tempat yang tiada air. Yang kedua, iaitu dia berada di negara yang terlalu sejuk, tempat yang terlalu sejuk, susah untuk menggunakan air. Yang ketiga adalah orang yang sakit, maka kata Imam Nawawi hendaklah dia bertayamum. Maka apabila orang itu nak bersihkan diri daripada hadas besar, daripada mandi wajib lah kita kata, maka dia boleh gantikan dengan tayamum. Maka dia carilah tayamum. Cumanya persoalan yang timbul, sebab biasanya kalau mengajar makcik-makcik lah, terutamanya ibu-ibu ni, golongan ibu-ibu ni, mereka tanya, ada juga sebahagian orang kalau terutamanya pergi grup umrah berjemaah ataupun bila kita pergi rombongan travel mana-mana, ada juga orang yang dia tayamum, dia salah faham pada maksud tayamum. Dia tayamum dalam kapal terbang tapi dia tepuk pada kerusi kapal terbang. Haji Rasul pernah tengok? Saya tak tahu sebab yang cerita tu, yang tanya tu dia kata memang berlaku orang kita sendiri. Maksudnya ada orang buat. Sebelum ni saya dah sebutkan ada juga orang keliru, dia kata bolehkah tayamum dengan dinding? Sedangkan kita kena lihat dalam mazhab Syafi'i, tayamum itu daripada tanah. Kita belajar dalam fiqh ada 2 jenis alat bersuci. Yang pertama air, yang kedua tanah. Jadi kalau pertama sekali guna air lah untuk berwuduk, kalau mandi wajib guna mandilah untuk mandi. Yang kedua, sekiranya tiada air maka akan digantikan dengan tanah. Maka dia boleh dengan tayamum. Maka dia ambil wuduk. Kalau sekiranya dia nak solat tak ada wuduk, dia boleh gantikan tayamum. Ataupun dia sedang berhadas besar, maka dia boleh gantikan tayamum. Dia sedang berhadas besar, dia nak mandi wajib tapi tak ada air, maka dia cari tanah, debu tanah yang bersih. Dalam mazhab Syafi'i dia menggunakan debu tanah. Adapun khilaf dalam mazhab Syafi'i, bolehkah dia menggunakan pasir? Maka ada sebahagian ulama kata boleh guna pasir yang berdebu. Sebab kita pun secara kasarnya kita boleh bezakan antara tanah dan pasir. Tanah ni lain, tekstur dia lain, pasir pun lain. Tanah kebiasaannya dia berdebu, tapi ada juga yang tak berdebu. Maka tak berdebu tak jadi, tak cukup syarat. Dia mesti kena tanah yang berdebu. Dia bukan asal tanah je. Dia mesti tanah yang berdebu. Bila kita tepuk, debu itu melekat pada tangan. Yang kedua, sebahagian ulama Syafi'i membenarkan kita menggunakan pasir juga, pasir yang berdebu. Sebab ada juga pasir yang tak berdebu.
maka kita pun gunalah pasir yang berdebu. Maka bila dah jumpa tanah dan pasir yang berdebu, kita pun tepuk. Ada debu yang melekat di tangan, itu pun sebagian ulama kata jatuhkan batu-batu. Ni kan nanti kalau ada batu-batu kan pakai kat muka habis calor balor kan. Kalau orang perempuan tu dia lah skincare dah mahal dah, pakai macam-macam ribu-ribu, tiba-tiba kena pakai tanah, kan calar tu. Jadi hilangkan batu dulu dengan cara menepuk, dengan cara buat begini. Bagi jatuh batu-batu, barulah sapu debu. Sapu muka dulu. Kemudian dah habis sapu muka sekali, kita pun buang, sebab ini sudah digunakan, ni namanya musta'mal. Kemudian tepuk yang baru, sapu pada tangan. Sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Kanan kiri tu sunat je, yang penting kita sapu pada dua tangan. Maka selesailah dua kaifiat itu, muka dan tangan, maka terangkatlah hadas besarnya. Dia tak perlu mandi wajib. Sebab ada orang keliru juga. Keliru ini bukan pada zaman kita, zaman Nabi lagi sudah keliru. Ada sahabat sangka kan bila menggunakan tanah, dia berguling-guling atas tanah. Ada sahabat yang guling-guling atas tanah. Yalah, kita pun akan faham begitu kan. Bila mandi tak ada air, kita akan guling atas tanah. Maka jangan guling atas tanah. Nanti ada ajaran baru, guling atas tanah pula. Maka bukan. Baik, kemudian timbul lagi persoalan zaman sekarang ni, bila naik kapal terbang, ialah nak ambil wuduk tak ada, ataupun dia tak bawa botol air spray. Kalau nak ambil wuduk dalam kapal terbang, mana boleh banyak-banyak kan, nanti habis belecak toilet tu, marah pramugari. Jadi dia pun adalah orang-orang pun dia kata tayamum lah kita, dia pun tepuk belakang kerusi. Dia tepuk belakang kerusi tu. Lepas tu dia sapu tangan, sapu muka, tepuk, sapu tangan. Jadi orang pun tanya, bolehkah begitu? Maka jawapan dia sama juga seperti sebelum ini. Ada yang bertanya, kalau orang tepuk dinding, sebab ada juga orang yang tepuk dinding. Jadi kita kena lihat, adakah dinding kita itu dan kerusi kat flat itu ada tanah, ada pasir? Maka jawapannya tak ada, itu habuk. Itu habuk, dia bukan debu tanah, dia bukan debu pasir. Maka tepuk di dinding. Kalau kita dinding kita banyak sawang, tu yang tepuk. Sawang tu bukan tanah, sawang tu bukan pasir. Dia asal daripada laba-laba kan, sawang laba-laba. Itu yang kalau tepuk jadi Spiderman tu, habis melekat laba-laba. Baik, jadi nak ceritanya apa? Nak ceritanya tak sah. Itu kekeliruan lah yang berlaku. Sebab benda ini memang berlaku, saya pun baru tahu. Yalah, kita jarang travel rombongan, mungkin ada. Bila ada tu orang akan tanyalah, dia kata memang berlaku depan mata orang tepuk di kerusi. Maka itu tidak boleh. Kita panggil tidak cukup syaratnya. Syaratnya ialah menggunakan debu tanah dan debu pasir. Baik, itu telah diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, kalau masalah orang itu tiada air dan tanah, maka bolehlah ia bersembahyang kerana memelihara kehormatan waktu mengikut sekadar kemampuannya. Dan baik, jadi tadi itu masalah orang yang tiada air. Tiada air maka dia boleh gantikan dengan tanah, iaitu dia boleh gantikan dengan tayamum. Ini masalah orang tiada air dan tanah. Contohnya lepas kita kata, contoh dia naik kapal terbang, mana ada air, mana ada tanah, maka bolehlah disembahyang. Dia panggil namanya solat hormat waktu. Bila orang itu solat hormat waktu, maka persoalan yang timbul, apakah itu solat hormat waktu? Solat hormat waktu iaitu secara terperincinya ialah solat yang tidak dapat dilaksanakan syarat sahnya. Syarat sah solat. Kita belajar bila kita nak solat, kita belajar ada syarat sah. Dia ada syarat wajib, dia ada syarat sah. Syarat wajib ni bila cukup syarat maka orang itu wajib solat. Ada pun syarat sah, rukun lain, rukun dia panggil rukun solat lain. Ada pun satu lagi dia panggil syarat sah solat. Syarat sah solat antaranya ialah menghadap kiblat, bersih daripada hadas kecil, suci daripada hadas kecil dan besar, bersih tubuh badan, bersih daripada najis tubuh badan, pakaian, tempat solat. Maka itu dipanggil syarat sah solat. Kemudian menutup aurat. Maka bila orang itu dia nak solat tapi tak cukup syarat sahnya,
Antara tak cukup syarat sah solat ialah dia tak boleh nak mandi wajib. Contohnya, tak ada air, tak ada tanah, ataupun dia tak boleh nak menghadap kiblat. Kalau orang biasa travel, dia biasa pergi overseas, naik kapal terbang, kadang-kadang bila naik kapal terbang ni terhad nak solat, tapi kita tak boleh nak tinggalkan solat. Hukum dia haram kalau tinggalkan solat dengan sengaja. Maka dia kena solat hormat waktu. Bila dia solat hormat waktu, kerana apa? Kerana tak cukup syarat sah. Antara syarat sah tadi, dia tak ada kiblat. Katakanlah kiblat dia belah kanan, belah kiri, dia menghadap depan, pakai economy class, kerusi pun sempit-sempit. Itu kerusi sempit-sempit, dia tak boleh nak boleh nak berdiri, tak boleh nak menghadap kiblat. Bila tak boleh nak menghadap kiblat, maka dia solat hormat waktu. Ataupun dia tak boleh nak bersihkan diri daripada hadas kecil dan hadas besar, tak boleh nak ambil wuduk, tak ada nak ambil wuduk, tak boleh nak mandi wajib, maka dia kena solat hormat waktu. Solat tetap solat. Bila sampai sahaja destinasi, destinasinya, maka dia kena qada semula. Maka itulah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Cumanya timbul persoalan, kata Imam Nawawi apa? Kan orang itu dia haram, kita panggil dia sedang berhadas besar, maka haramlah dia baca Quran. Betul, orang berhadas besar mana boleh baca Quran. Contohnya orang perempuan sedang uzur, dia tak boleh baca Quran. Orang lelaki baru lepas keluar air mani, baru lepas bersetubuh dengan isteri, maka mana boleh dia baca Quran, haram. Maka kata Imam Nawawi, dia haram baca Quran, tapi bagaimana dia nak solat hormat waktu? Begitu. Maka kata Imam Nawawi, dan haram atasnya membaca Al-Quran di luar sembahyang, dan haram juga atasnya membaca barang yang lebih daripada Al-Fatihah di dalam sembahyangnya. Kata Imam Nawawi, bila orang itu sembahyang, dia solat hormat waktu, dia sedang berhadas besar, maka haram dia baca surah, haram dia baca Al-Quran selain daripada Al-Fatihah. Tapi dia nak baca Al-Fatihah, maka ada dua pendapat, kata Imam Nawawi. Pendapat pertama, kata Imam Nawawi, pendapat yang lebih sahih, lagi terpilih, tidak haram hukumnya, bahkan wajib membaca Al-Fatihah, kerana sesungguhnya sembahyang itu tidak sah tanpa membaca Al-Fatihah. Dan seperti mana diharuskan sembahyang kerana darurat seperti janabah, maka haruslah juga membaca Al-Fatihah. Maka orang itu sedang berhadas besar, dia nak solat hormat waktu, maka pendapat pertama kata dia boleh solat hormat waktu dan dia boleh baca Al-Fatihah. Al-Fatihah je, tak boleh baca yang lebih daripada Al-Fatihah, tak boleh, hukum dia haram. Pendapat yang kedua mengatakan dia tak boleh baca walaupun Al-Fatihah. Pendapat yang kedua. Maka pendapat kedua, contohnya bagaimana? Dia sedang berhadas besar, dia nak solat hormat waktu, dia pun angkat takbir. Maka kata pendapat yang kedua, hendaklah dia mendatangkan zikir-zikir ganti daripada membaca Al-Fatihah, yang didatangi oleh orang yang lemah membaca sesuatu ayat daripada Quran. Maka pendapat kedua kata dia tak boleh baca Al-Fatihah, dia kena gantikan dengan zikir. Maka dia pun angkat takbir, dia solat hormat waktu ni, dia angkat takbir, Allahu Akbar. Dia tak boleh baca Al-Fatihah, dia boleh baca zikir je. Katakanlah Al-Fatihah tu ada 7 ayat, dia pun gantilah 7 zikir. Dia pun Allahu Akbar, La ilaha illallah, La ilaha illallah 7 kali. Kerana apa? Kerana kias pada masalah orang mu'allaf, orang yang tak reti, tak boleh nak baca Al-Fatihah. Contohnya ada masalah, kalau orang mu'allaf dia baru, kita panggil baru masuk Islam, jadi kadang-kadang lidah dia tak sama dengan lidah Arab. Kita ni orang Melayu, kebanyakan abjad kita sama dengan Arab. Kita ada ABC, ada, kalau kita belajar Jawi ada berapa abjad? 29, lebih kurang 29-30. Kalau kita belajar huruf ABC ada lebih kurang 26 abjad. Kalau kita baca, kita sebut ABC tu, kita boleh hampir sama dengan sebutan Quran. Maksudnya sebutan bahasa Arab. Tapi ada bangsa, ada bahasa yang dia punya bahasa tu abjad dia banyak,
dia punya huruf tu banyak, tapi tak ada yang tak sama Al-Quran. Contohnya saya pernah lah berguru. Guru saya daripada Fatani, Thailand, dia kata kalau orang Siam, saya tak tahulah betul ke tak, kalau orang Siam dia ada 44 abjad. Dia ada 44 huruf abjad dia. Banyak 44, tapi tak ada huruf ra. Tak silap saya tak ada huruf ra. Dia tak boleh, sebab tu ada bangsa dia pelat huruf ra tu. Dia jadi Al-Rahmanir Rahim tu kan. Dia pelat huruf. Maka nak ceritanya apa? Nak ceritanya ada juga orang yang tak boleh nak sebut. Maka bila orang yang tak boleh nak baca Al-Fatihah kerana dia mu'allaf contohnya, maka dia boleh gantikan Al-Fatihah itu dengan zikir yang dia tahu. Katakanlah dia biasa lepak dengan Melayu, dia tahu astaghfirullah je, sebab Melayu biasa sebut istighfar kan. Maka dia pun istighfar lah. Dia pun baru masuk Islam, Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, contoh. Ataupun dia tahu Allahu Akbar je, dia pun sebutlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka bilangan huruf itu seperti bilangan huruf Al-Fatihah. Maka itulah contoh kata Imam Nawawi. Maka dua pendapat ini yang sahihnya adalah pendapat yang pertama, iaitu dia boleh baca Al-Fatihah. Dia boleh baca Al-Fatihah, tapi tak boleh, haram dia baca surah yang lain. Maka itu beberapa adab kata Imam Nawawi, iaitu berkaitan dengan orang panggil apa, iaitu tiada air dan tiada tanah. Masalah orang hendak membaca Al-Fatihah. Kemudian adab yang seterusnya kata Imam Nawawi, masuk yang seterusnya, iaitu disunatkan bahawa adalah tempat bacaan Al-Quran itu bersih, terpilih. Oleh sebab itulah segolongan ulama menggalakkan membaca Al-Quran di dalam masjid, kerana masjid itu perhimpunan segala kebersihan. Maka kata Imam Nawawi, antara adab yang seterusnya adalah dia baca Quran di tempat yang bersih. Maka kata Imam Nawawi, majoriti ulama ataupun sebahagian ulama mengatakan tempat yang paling baik adalah masjid. Kerana apa? Kerana masjid itu tempatnya bersih, tempat orang solat. Masjid itu juga boleh diniat i'tikaf, dapat pahala. Niat i'tikaf, dapat pahala lebih. Maka perbahasan ini berkaitan dengan kita baca Quran di tempat yang bersih. Maka saya teringatlah satu, kita panggil keadaan ataupun kebiasaan orang kita. Kalau tuan-tuan biasa mengaji di rumah atau mengaji, tengok mak-mak, ibu-ibu ajak anak-anak, antara kebiasaannya bila mengaji itu, ni yang saya perasan lah, mungkin ada sebahagian orang dia tak buat, iaitu bila dia baca Quran, dia kadang-kadang rehal tak ada, maka dia akan gantikan dengan apa? Dengan bantal. Betul tak? Mengaji atas bantal. Ni Quran, katakanlah ni Quran, dia letak atas bantal nak tinggikan. Bagus niat nak letak atas bantal, tapi tuan-tuan kena ingat, bantal tu ada alio basi. Maka alio basi hukum dia apa? Najis. Sebab itulah kalau orang tidur yang betul-betul tidur, dia bukan tidur tersengguk, bukan tidur kita panggil mengantuk lain. Dia betul-betul tidur yang nyenyak, dia akan keluar alio basi daripada perut. Dia akan keluar alio basi. Sebab tu dia kuning. Sebab itulah kita tengok macam ada peta kan, macam peta Pirate Caribbean. Itu tak tahulah macam mana kan. Jadi peta tu kenapa dia boleh kuning? Kerana alio itu datang daripada perut. Perut itu kan tempat simpan najis, tempat simpan, kita minta maaf lah, kita panggil tahi kan. Jadi kata ulama, bila dia keluar daripada perut, tidur yang betul-betul tidur, dia panggil tidur yang nyenyak. Tidur yang kalau kita panggil, sedap lah tidur. Kan orang kita kan sedap tidur ni, walaupun 10 minit pun tidur sedap juga. Maksudnya tu dah tidur, betul-betul tidur lah tu. Maka alio yang keluar itu dia panggil alio basi. Sebab itu dia panggil alio basi. Maka hukum dia najis. Tak kira lah kena pada pakaian solat, kena pada baju pejabat contohnya, kena basuh balik. Basuh. Ni nanti nak bawa solat ni, tak sah. Kerana dia najis. Hukum dia, saya minta maaf, bila sebut najis, maka alio basi sama je seperti, saya minta maaf, seperti tahi. Kerana apa? Kerana tempat asal dia sama daripada perut, walaupun warna dia tak sama, walaupun dia punya bentuk tak sama. Maka bila orang mengaji atas bantal, bantal itu ada alio basi, maka najis. Sebab itulah kata Imam Nawawi, kita kena baca Quran di tempat yang bersih. Jangan ada najis, jangan ada kotoran, jangan ada benda yang kotor. Maka itu antara sunat
membaca Al-Quran. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, antara tempat dipanggil, maka timbullah persoalan, kata Imam Nawawi, timbul khilaf di kalangan ulama. Adapun membaca Al-Quran di dalam hammam, iaitu bilik mandi air panas, maka sesungguhnya berselisih pendapat ulama salaf tentang makruhnya. Maka ulama khilaf berkaitan, kata Imam Nawawi, ulama khilaf pada masalah orang baca Quran di hammam. Kalau kita belajar bahasa Arab, biasanya orang Arab sebut hammam itu adalah toilet. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi negara Arab, tuan-tuan tanya hammam, toilet lah, toilet, hammam, toilet, maka dia akan faham toilet. Adapun bahasa Arab yang lama, hammam itu adalah tempat permandian air panas. Sebab kalau kita baca tamadun orang dahulu, mereka ni dia tak ada tempat mandi kat rumah dia. Macam kita ada bilik mandi, bilik tandas di rumah. Orang dulu tandas kena pergi keluar daripada rumah, cari tempat kosong untuk buang. Kalau mandi dia ada tempat khas. Kalau kita tengok orang dulu kan, kalau kita tengok cerita Romawi, dia ada tempat permandian air panas. Tengok cerita Nobita, Doraemon pun dia ada tempat mandi air panas. Orang Jepun masih ada lagi. Setengah negara Arab pun masih ada lagi. Jadi dia ada tempat pemandian air panas. Maka ulama bahas, adakah boleh baca Quran dalam tu? Kerana dia tidak najis, dia bukan tempat buang air besar. Maka boleh tak? Maka sebahagian ulama mengatakan tidak makruh. Tidak makruh dan tak haram. Maka boleh dibaca Al-Quran. Kalau bahasa kita, kalau kita sekarang bilik mandi air panas apa? Sauna. Jadi kalau tuan-tuan ada yang usahakan sauna kan, tiba-tiba nak pasang Quran daripada pasang lagu pelik-pelik tu kan, pasang Quran. Maka pendapat yang pertama, kata Imam Nawawi, tak makruh dan tak haram. Hukum dia harus. Kerana apa? Kerana kata Imam Nawawi, dia dipanggil, dia bukan tempat yang najis, kerana dia bilik mandi air panas. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ada 3 tempat yang makruh dibaca Quran. Yang pertama, bilik mandi, bilik mandi secara umumnya. Yang kedua adalah tandas. Yang ketiga adalah kisaran. Dalam bahasa lama dia bagi bangsal kisaran di masa ia sedang berpusing. Kalau kita panggil kilang yang sedang beroperasi, itu tempat yang makruh dibaca Quran. Apabila sebut makruh dibaca Quran, tuan-tuan kena faham juga, begitu juga makruh dipasang Quran. Kebiasaan orang kita bagus dah, dia dipanggil. Kerana apa para ulama memakruhkan pasang Quran atau membaca Quran di kilang? Kerana orang tidak fokus pada bacaannya. Sebab ayat Quran Allah Ta'ala berfirman, fa idza qara'tal Quran, wa idza quri'al Quranu wa idza Quran wa ansitu betul. Wa idza quri'al Quranu fastami'u lahu wa ansitu. Betul. Apabila dibacakan Quran, maka hendaklah kamu dengar dan kamu diam. Maka bila orang zaman sekarang, contohnya dia buka kedai makan, ataupun tak kiralah di mana tempatnya, dia pasang Quran, dia pasang kaset Quran, tapi kaset Quran tu berjalan, tapi tak ada orang yang dengar. Maka kata ulama makruh, kerana orang ramai leka, tidak fokus. Contohnya dia pasang kat kedai makan, orang tengah makan bersembang-sembang, gelak ketawa, tapi Quran tengah pasang, maka orang tidak hormat pada Quran. Maka ini juga kata Imam Nawawi, dia panggil makruh, kita panggil makruh dipasangkan dan dibaca Quran di tempat itu. Maka kita panggil makruh lah, tidak elok. Makruh ni maksudnya tidak elok. Kerana apa? Kerana orang leka daripada mendengar Quran. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu dengar, wa ansitu, dan kamu diam. Maka bila orang baca Quran, kita kena diam. Begitu juga kalau selalunya buka radio kan, mula-mula dah bagus dah nak dengar Ikim, tiba-tiba Ikim pasang Quran, kan ada tiba-tiba dia pasang Quran. Maka kita tengah sembang dengan, contoh ada orang kat sebelah tengah sembang, tengah call, maka seeloknya kita tutup dulu supaya kita menghormati Quran. Jangan, sebab setengah orang faham, rasa macam kurang ajar pula tutup kan. Sedangkan kita tutup itu lebih bagus.
Kerana daripada kita leka daripada membaca, lebih baik kita tutup dan kita teruskan bersembang. Itulah. Cumanya kalau lebih bagus bila dengar Quran kita diam, berhenti daripada bersembang. Maka itulah dipanggil ada beberapa adab, kata Imam Nawawi, iaitu yang telah kita sebutkan sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala alam. InsyaAllah ada rezeki kita sambunglah lagi pada adab-adab yang seterusnya. Banyak yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.